Waalaikumsalam. Dia bunyi dah tengah merepek ke apa saya Waalaikumsalam. Okey, so topik hari ni dia anda clear tak? Suara saya jelas ke tak? Okey, Ada Kuala. Kuala ada. Jelas. Clear. Kita ni. Okey kan? Okey, hari ni saya buat apa dia punya training ni sebanyak 5 ke 7 kali. Maksudnya kita buat training peringkat demi peringkat mengikut susunan sampai maksimum 7 kali. Maksudnya orang yang hadir kali pertama, make sure dia kena hadir kali kedua. Ya. Dan dia mengikut peringkat-peringkat. Kan ini buta yang kecil kan? Oh, orang ni pun penuh. Tolong tekan sound offkan sound. Nanti anda tengah bergaduh boleh dengar. Okey. So kita buat ni apa Syafiq, Muhammad Syafiq, mute Muhammad Syafiq, please mute. Masih ada gangguan lagi. Mute Ustaz, anda punya handphone tolong mute sekejap. Saya dengar dengan suara anda semua. Okey, semua okey dah kan? Rasa ada tak mute lagi? Ada tak mute lagi? Ada tak? Semua mute? Ada. Tak, Muhammad belum mute. Mute kan supaya nanti anda bangun cakap tak dengar bukan apa. Dia terang bunyi kalau anda mengamuk ke apa boleh dengar. Okey, jadi kita buat satu kursus ni, maksudnya saya buat kelas. Dulu saya tak pernah buat ni. So dia walaupun anda sini yang leader, yang dah jadi leader, tak jadi. Kalau anda yang dengar ceramah pada hari ni adalah leader, so anda boleh menggunakan apa yang saya ajar selama 7 kali. 7 kali tu sampai maksimum. Maksudnya ini anggapkan bermula dari kosong. Dan semua yang mendengar tu dia boleh gunakan benda ni untuk buat convincing, misalnya pokok tambah lah. Apa yang anda buat tu dah betul. Cuma boleh pokok tambah kalau ada kurang dan sebagainya lah. Nak buat grup macam mana tu saya akan ajar step by step. So saya anggap hari ni kita bermula dengan tahap 1 iaitu kelas dijah 1. Jadi supaya anda yang baru jadi ejen boleh ambil benda ni belajar. Yang lama boleh tolong gunakan benda ni untuk mengajar pula. Untuk mengajar pula di bawah tu. Okey. Jadi perkara pertama sekali saya selalu cakap kenapa kita banyak buat benda ni main-main ni sebelum ini bulan. Ini anda tengok sebab dan akibat dia. Sebab dan akibat anda tengok orang yang buat jadi ejen di Volten dia tak boleh pergi all out. Dia tak boleh pergi bersungguh-sungguh. Kadang-kadang kita tahu sebab apa. Yang pertama sekali dia nampak bisnes ini macam juga syarikat-syarikat lain yang pernah dia buat. Maksudnya kita buat ni kita tak nampak sebagai satu main, satu bisnes yang utama dan satu peluang bisnes yang kita dapat ni sebenarnya dia memang aneh. Saya dah lama bidang ni, jadi saya dah buat macam-macam tapi memang jauh dari segi semua sudut dia memang berbeza dengan pengalaman dengan syarikat-syarikat lain sebelum ini. Jadi jangan dulu sebelum ni jangan dapat benda ni anda tengok ni baru ni dapat apa. Dapat tu 100 RP yang ni claim dia itu claim lagi tu. Hari ni saya claim lagi tu. Total claim total semua claim hari ni saya claim lagi 35,000 dan juga 10,000 dua akaun 10,000, 35,000, 100,000. Hari ni dia total semua lebih kurang dekat 155,000 semua. Dan semua tu saya gunakan untuk upgrade sistem. Saya boleh buat rumah, saya design rumah tu semua, saya buat 100%. Total keseluruhan dia punya sampai 400,000. Setakat ni lah saya guna untuk semua RP point tu saya dah guna 400,000. Tak masuk bonus. Jadi memang alhamdulillah lah kalau anda tengok dari segi sudut pengalaman tu tak sampai 2 tahun saya pun duduk ranking nombor 7 bukan nombor 1. Kalau ada cerita ranking nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu tak tahu income. Yang saya tahu baru ni Siti dengan Cikgu Mahdi dia beli rumah yang dah pasang siap bernilai hampir 500,000. Semua dah siap, dia beli semua siap. Masuk ke dalam tu dia beli rumah baru yang orang dah buat semua siap lebih kurang hampir 500,000.
Itu kita dapat semua di bawah 2 tahun lah. Kita dapat, dan orang dapat kereta mewah lagi dan sebagainya. Jadi benda ni bukan soal nasib, bukan soal apa, benda ni bisnes. Sebenarnya kita buat apa? Bisnes. Cuma kita punya persepsi tu sebab kita modal kecil. Modal kita kecil, kadang-kadang jadi ejen pun baru RM480. Kadang-kadang lepas tu top up pelan-pelan kan. Jadi nampak modal kita tu 48, jadi kita pun tak ambil kisah sangat lah. Kalau tak jadi pun tak apa. Sebab kita pun beli produk tu bukan jadi member, beli produk je pun dah makan produk. Jadi persepsi orang macam tu. Tapi bila saya tengok 2 bulan pertama saya jadi ejen, saya study dia punya sistem dan saya tengok background. Kita punya CEO dulu saya kenal dia. Jadi saya tengok background dia, 2 company yang dia buat. Sebelum ini saya tahu dia buat AHB, Asia Herbal Biotech. Saya tengok sampai sekarang company tu masih ada sampai hari ni. Dan sebelum tu saya tengok dia buat MSB. MSB pun sampai sekarang masih ada. 14-15 tahun dah, masih duduk macam tu, tak ada perubahan apa pun. Jadi di situ saya rasa, ketika itu saya confident. Saya confident company ni insya-Allah dengan izin Allah boleh sampai berbelah-belah tahun. Jadi bila saya tanggapan gitu, bayangkan saya kata kalau saya dapat collect, taklah saya hebat orang lain. Sebulan saya dapat sekitar 30,000 saja sebulan. Dan saya boleh override ini selama 15 tahun. Anda boleh imagine tak keadaan dia macam mana? Bayangkan dia, kita buat bisnes bukan bayar gaji. Kalau gaji tetap 30,000. Kalau bisnes, dia boleh naik. So, dalam masa sampai 2 bulan, saya tengok dalam masa saya buat dulu, bila bulan ke berapa ya? Bulan ketiga ke? Saya punya bonus touch 30,000 dengan bulan ketiga. Bulan 30 dia main 30-40,000, dia naik pelan-pelan macam tu. Tapi dia tak pernah turun, dia naik. Di situ masa tu saya belum nak full swing lagi. Masih duduk tengok. Masa tu kita berperang dengan kita punya syarikat mana tahun tu saya pun super Black G. Terlepas tu, anda tengok apa perbincangan yang CEO bincang dengan kita semua. Target dia buat apa, memang saya pejam mata, saya tekan minyak habis. Saya memang confident sebab hari ini terbukti. Anda tengok di Volt 10, baru ni kita ada meeting, 30 top leader ada meeting di HQ. Anda tahu tak, 2 perkara baru yang kita punya sistem sedang buat sekarang. Pertama, selepas ini, anda yang ada akaun kita walaupun daftar atas Malaysia, kita boleh beli produk di Indonesia pakai kod kita. Kita juga boleh beli di Singapura pakai kod kita. Sekarang tak boleh. Sistem ni siap nanti, harga yang kita berbeza ikut negeri masing-masing. Orang Indonesia boleh beli di Malaysia juga. Orang Indonesia juga boleh beli di Singapura. Boleh beli di Cambodia dan sebagainya. Sistem ini tengah siap. Dan anda tengok dalam apa yang Boten buat sekarang, semua upgrade termasuk dari segi perundangan, dari segi bisnes, macam kita tengok dari segi zakat, dari segi Islamik, halal, haram, pertumbuhan kita punya sains lab, makmal kita, produk-produk kita ada saintis, kita punya kilang ada 3 kilang. Volten sebenarnya memiliki 3 kilang besar. Cuma anda tak tahu tempat di mana, dan semuanya adalah Volten. Kita ada saintis yang study kita punya produk-produk baru, dan produk baru akan keluar selepas ini anda tengok. Jadi anda tengok, ini adalah satu perkembangan yang luar biasa dan kita tak perlu keluar modal. Satu sudut je saya nak pesan anda sebelum saya nak mulakan. Modal sistem semua disediakan. Kalau kita ada duit sendiri, kita kena sediakan susah. Kita nak buat semua tu, benda berniaga yang sama juga. Nak cari lesen, nak buat preparation tu beratus ribu, berjuta. Tapi modalnya sama juga, kerja yang kena buat sama juga. Sekarang semua dia orang sediakan. Semua pihak syarikat sediakan, kita tak payah fikir. Sekarang ni anda tahu tak, sedang buat apa sekarang? Sekarang sedang menguruskan kita punya kopi, tunggu kelulusan di Singapura pula. Singapura, 2 produk kita dah kita hantar dekat Singapura. Sekarang ni kita punya VR4 dan juga kopi kita. Tunggu. Ini harap-harap kita punya sistem on, kita boleh transfer sebelum puasa ni. Jadi kalau anda tengok macam ni punya keadaan, kan, kita bukan sekarang. Dan kita juga, saya pernah juga duduk dengan CEO. Apa kata kita lanjutkan kita punya company ni ke Afrika. 4 negara Afrika yang gila buat networking sekarang. Itu salah satu kita juga akan usahakan. Anda boleh bayangkan tak? Kita duduk Malaysia, kita lah pioneer, kita lah mengawal dunia ini dengan produk yang tidak ada di pasaran pun. Di mana-mana negara tak ada pun jual produk ni. Produk kita memang semua orang ada lab test, semua orang ada macam-macam kajian, keajaiban produk kita Halia Hitam tu memang miracle. Jadi bila kita dapat pasarkan satu dunia, jadi kita tengok long term, jangan tengok hari ni. Jangan anda tengok hari ni kita duduk di Kulin, Kulin tak dapat lah, susah taja orang lah, susah nak jual produk lah. Kan tu ayat-ayat tu sebenarnya, ayat tu belum kita belajar. Kita bukan businessman. Businessman mana ada reason macam tu. Anggapkan kita ni sebagai satu businessman.
Orang yang buat bisnes, kita yang sentiasa memahami. Kalau tak faham, belajar. Kalau apa berlaku masalah, selesaikan masalah. Itu orang buat bisnes. Ada masalah, selesaikan masalah. Apa yang perlu kita selesaikan, kita selesaikan. Apa yang kita tak tahu, belajar. Itu konsep dia. Jadi anda bayangkan, saya duk bayangkan, saya tak perlu keluar modal apa pun dekat Volten. Yang saya keluar itu saya beli. Sampai sekarang pun bos tak paksa pun saya beli. Satu bulan biasanya kalau anda tengok, saya akan guna 5,000. Saya buat biasanya 10 set saya akan beli. Setiap bulan saya beli 10 set. 5,000. Maksudnya itu stok saya sentiasa habis. Di mana-mana saya buat, saya bisa ada stok. Setiap bulan 5,000 minima saya beli produk kita. Jadi bos tak paksa pun, tak payah upgrade pun. Dia tak paksa pun saya suruh upgrade, tak upgrade pun dia bayar semua, tak ada sangkut pun. Tapi sebab itu keperluan saya. Bila saya nak buat bisnes, saya kena ada data-data benda-benda ni semua. Jadi saya kena belajar. Saya tengok long term. Kalau rezeki dengan izin Allah Ta'ala dalam zaman COVID-19 ni, insyaAllah kalau Indonesia, sistem kita canggih semua dah bergerak seluruh dunia, saya rasa masa itulah nanti orang yang hari ni duduk, relax, tengok-tengok saja, dia akan tengok lagi. Sebab anda tengok dalam sekarang pun kita dah buat dah keajaiban. Tak ada rekod di Malaysia lagi setakat hari ni berani tunjuk bukti kita dapat kereta mewah 100%. Anda tahu tak? Duit ke apa pun mesti dapat dengan tepat. Tidak ada satu orang boleh mengaku dia beli kereta kalau dia tak dia gunakan duit sendiri, tak dibenarkan. Semua 100% betul-betul adalah kita punya hadiah kita yang company bagi kat kita. Rumah macam tu juga. Saya tak dibenarkan langsung guna duit sendiri untuk upgrade saya punya rumah. Rumah yang dibeli itu mestilah keseluruhan, luar dan dalamnya semua buat menggunakan duit daripada kita punya apa yang kita dapat dekat bawah dari aset kita tadi. Dia nak bukti itu. Jadi kita tak boleh beli rumah tu satu tambah duit bonus. Itu bos tak accept. Itu saya tengok kesungguhan. Sebab dia nak gambar yang dia tunjukkan tu semua bukan gambar tipu-tipu. Bukan gambar main top up bonus tengah syarikat. Bergambar bayar duit muka tapi bulan-bulan pakai duit bonus. Dalam Volten 100%, 100% semuanya adalah kalau anda tengok kelayakan Murti baru ni beli rumah dekat Center Sungai Petani. Tak masuk buk apa? Sebab dia keluar duit sendiri. 350,000 cash Murti beli. Center kita di Sungai Petani, belakang tu ada pejabat baru kita tu, Murti beli rumah di belakang pejabat tu. 350,000. Bos tak highlight sebab kalau tak silap saya, Murti guna tu duit bonus. Dia tak guna duit dia punya RP point. Bos tak highlight pun. Yang beli rumah dengan duit sendiri lain. Jadi di sini kita tengok setiap data dari sudut zakat, dari sudut halal haram, pembangunan company, bos menghabiskan berjuta ringgit untuk buat benda ni betul-betul sukses. So bayangkan kita yang jadi ejen ni percuma dapat. Apa yang company dapat, kita pun dapat. Semua boleh dapat. Dan tak payah keluar modal apa pun, 1 sen pun. Yang kita beli tu kita beli makan, modal zero. Tak ada satu pun yang kita beli produk harga 480 tambah RM50 untuk duit ejen. Tak ada. Agent free. Cuma kita nak tahu, nak terangkan kepada kita punya rangkaian tu, kalau anda jumpa kawan-kawan, kena duduk berbincang. Dia jangan bila anda nak sponsor orang, nak cerita tentang produk, jangan guna teknik menaja. Sponsor. Saya jarang gunakan kaedah tu. Saya banyak berbincang dengan orang. Tanya dia bisnes ni macam mana, apa pendapat kau? Kalau kau tengok bisnes ni macam mana, apa yang saya buat begini, saya buat begini. Apa pendapat anda? Apakah anda punya reaksi? Ini dalam bentuk kita discuss. Itu nombor satu saya bagi tahu kepada anda. Bila kita buat perjumpaan, banyak orang dulu dia menaja. Dia sponsor lah, konon dia menaja orang tu. Taja tu lain. Discussion tu lain. Sekarang ni saya ada satu projek baru. Memang dekat Volten kita yang tercanggih sekali. So, tuan mau dengar tak presentation saya? Apa saya buat, anda tengok the miracle dalam bisnes macam ni. Modalnya begini dan sebagainya. Jadi daya tarikan tu kena ada. Jadi dia dalam bentuk discussion. Bukan dalam bentuk kita menaja orang tu, taja orang tu suruh jadi ejen. Bukan, tak ada konsep itu. Jadi saya banyak menggunakan sebab tu saya ambil masa, walaupun saya ambil masa yang lama untuk faham ke orang tu, tapi kalau dia sudah faham, dia tak akan berhenti. Dia akan terus buat walaupun apa terjadi. Itu yang kita maksudkan bila dia memahami, kita sendiri berjaya explain apa itu Volten. Hari ni kalau kita tengok, kita panggil orang dengar kan ceramah hari ni saya panggil handal dekat grup. Tengah hari anda tengok berapa orang boleh sanggup dengar. Tapi cuba anda tengok
saya dulu kalau buat 3 hari kursus 3 hari lah saya betapa. Berapa kos saya bayar. Saya pentingkan ilmu. Saya bukan pentingkan hasil. Hasil akan dapat daripada ilmu dan tindakan. Tindakan tanpa ilmu kosong. Ilmu tanpa tindakan kosong. Dia kena ada ilmu dan kena ada tindakan. Jadi penentu dia adalah, hasil dia adalah masa. Ingat tu. Yang paling penting adalah masa. Jadi penentu kepada hasil adalah masa. Jadi mudah saja kalau kita nak faham bisnes ni apa. Senang saja. Kalau kita tahu kita buat tanpa nak berfikir, kita tahu dah garanti kita susah. Tanpa ilmu kita susah. Ini bisnes besar, bukan bisnes kecil. Bisnes ini million. Juta takkan kita dengan ilmu, tak payah ilmu pun kita boleh collect juta-juta. Tak masuk akal. Kalau kita nak satu bisnes untung besar, mesti kita berani berdepan dengan problem, dengan masalah, dengan cabaran, dengan apa tindakan, masa yang kita perlukan untuk kita laburkan masa kita, laburkan tenaga kita. Semua tu kena ada, semua orang faham bahawa itu bisnes. Semua yang join bisnes semua tahu. Tapi sayangnya bila kita tunjuk dekat Volten ni, mereka tolak, ambil acuh tak acuh, tolak tepi saja. Alah, tak dapat pun tak apa. Apa yang dia fokus? Dia tetap fokus. Contoh kalau dia jual burger, dia fokus dulu. Yang tu dia akan fokus. Walaupun sebab apa, yang tu dia dapat macam ni. Bukan kita nak halang. Tapi kenapa waktu-waktu terluang macam hari ni, free kata ada masa, kita fokus dekat bisnes. Bagaimana keedah ni sebenarnya? Kenapa dia orang ni boleh collect sampai angka juta? Murti collect berapa juta? Dah tahu dah. Total cost tak silap saya, Murti collect 4 juta. Kartun 2 juta. Lebih. Kartun 2 juta lebih. Kartun dekat 3 juta. Cikgu Madi hampir 2 juta. Jadi anda boleh bayang satu bisnes macam ni dan kita boleh dia orang tu nasib. Jadi alasan tetap kita bagi. Jadi hari ni saya buat kelas, anda hanya perlu faham, ikut saja. Hak lain tu tokok tambah saja. Anda ada ilmu tu, yang hak lain-lain tu HQ buat tu campurkan. Jadi kita lengkapkan semua yang kita perlukan. Jadi yang pertama kefahaman kita tadi tentang Volten ni, tentang dia tak sama dengan company MLM. Beza pun kalau anda tengok company kita produk, selalunya company kalau produk tu dah nak jatuh, baru nak buat produk baru. Kita tak. Kita tak tunggu dia jatuh. Waktu dia naik, kita naikkan lagi. Kita naikkan lagi. Kita ada produk baru lagi. Yang ada lab test, ada macam-macam. Kita dah test dah. Jadi kita nak pergi langkah jauh. Sayang, hari ni dulu macam 2 tahun yang lalu. Banyak leader-leader masa tu cabut lari. Sebab kita masa tu baru start. Pejabat pun kita sewa masa tu. Yang sabar adalah berapa orang ketika itu yang tak lari. Tapi hari ni yang tak sabar semua ada collect juta. Dengan izin Allah yang sabar itu semua collect juta. Yang tak sabar itu menyesal tak sudah. Lepas 2 tahun rasa nak buat balik lah cikgu. Dah tengok hasil orang baru nak buat. Kita tak. Apa pun kita buat. Kita buat saja. Rezeki ni Allah Ta'ala bagi kita. Buat dengan cara yang betul insyaAllah. Jadi kita belajar sungguh-sungguh. Contoh kalau tengok tu Sabah, Sarawak. Itu satu soalan saya selalu tanya. Sabah dengan Sarawak. Kenapa Sabah dan Sarawak sampai hari ni ramai leader tak berjaya lagi. Tidak ada top 30, top 40, top 50, top 100 pun tak ada lagi kat Sabah tu dengan Sarawak. Jadi kenapa di situ? Sebab bila saya dapat tanya guru-guru Sabah, kebanyakan dia tunggu orang ramai buat dulu. Yang tu yang saya rasa nak terbang hari ni juga pergi Sabah. Geram sungguh. Saya rasa hari ni juga saya nak pergi Sarawak. Apa nak tunggu saya buat? Tak apa, saya sanggup tu walaupun saya orang Kedah. InsyaAllah saya pergi ke Sarawak, pergi ke Sabah, nanti saya nak juga biar kalau dia orang tak nak buat. Sebab bila saya tanya leader-leader Sabah, dia kata kebanyakan Sabah, tunggu, alah susah lah cikgu ni, orang tak ramai. Kita selalu tunggu result orang buat ramai baru. Apa salahnya kita yang cipta result itu? Memanglah kita yang nak tebas benda tu. Gunung tu kita dulu nak naik, tentulah kita kena tebas pokok dia. Kan susah. Orang lain kita dah buat jalan, dia ikut saja. Tapi siapa yang paling kaya? Yang tebas jalan tu lah dapat hak milik dia. Cuma kita tak sanggup sebab kita susah lah. Kita try macam ni. Kita yang cipta benda ni semua. Bukannya. Sebab tu saya kata Sabah, Sarawak daripada seteruk mana Sabah bagi tahulah. Anda tunggulah. InsyaAllah saya akan turun nanti. Saya akan buktikan Sabah dan Sarawak. Saya kata tepat akan berdesuk. Berlawan dengan apa di sini juga. Cuma sekarang ni key point di Sabah tu. Dia kata macam sama juga di Kelantan. Kalau anda tengok Kelantan sampai sekarang. Kelantan dengan Sabah sama. Terengganu dia kawan dengan Sarawak. Orang leader Terengganu dengan Sarawak sama. Sabah dia sama dengan orang Kelantan. Dia orang Sarawak dia banyak based on product base sama Terengganu.
Kelantan dia nak duit cepat. Dia tak kisah rugi untung janji nak cepat. Sama juga dengan Sabah. Tapi anda tahu tak, sale yang terbesar sekali dalam mana-mana syarikat adalah daripada Kelantan. Kalau anda tanya Amway, sale yang terbesar Amway Kelantan. Anda tahu tak, begitu ramai leader-leader di Sabah dan juga di Kelantan ini yang memang berminat tentang produk. Dan mereka ni tak nampak. Kita tak nampak. Cuba anda tengok. Jadi di sini siapa yang nak cipta benda tu? Kita. Memanglah kita suka sebab dia kita yang mula dulu. Orang yang nak kaya dulu memang susah. Macam kita punya CEO dulu. Mula-mula dia nak on Volten, anda tahu tak? Dia sendiri pergi menaja. Siapa yang taja saya, anda tahu tak? Bos, kita punya CEO. Dia jumpa tu, bawa jumpa saya di Kulim. CEO lah pergi bawa barang, pergi Kelantan, pergi Terengganu Merata. Sebelum dia nak buka company, dia yang bos, dia jugalah jadi leader. Dialah jadi menaja orang. Dialah pergi merata-rata tidur tepi jalan. CEO tu. Sekarang yang anda nampak sekarang hasil daripada tindakan dia dulu. Tadi ramai orang tak tahu bagaimana CEO buka dulu. Dialah yang jadi, siapa nak buka company dia, okey, siapa nak move, nak taja. Dia juga sendiri yang kena buka network. Bayangkan, company dia handle, network pun dia handle. Kita, dia dah buat semua. Kita nak buat saja pun, kita main-main kan. Kita dah nak bukti apa lagi? Anda nak bukti apa? Nak tengok income, dah tunjuk bukti. Nak tengok company, pergilah tengok center company. Kalau company ni main-main, pergi tengok ibu pejabat dia. Kalau ada tengok sekarang ni 4 kita punya company punya tempat Sungai Tani. Kita beli atas nama Volten. Ipoh insyaAllah kita dapat sekarang ni untuk beli atas nama Volten. Melaka kita beli atas nama Volten. Sama juga. Jadi anda tengok kesungguhan kita macam tu. Jadi poin saya, supaya anda fokus. Bila dah dapat satu ilmu tu, anda tahu dah ilmu ni memang benda yang kita tak suka. Kita lebih suka tengok TV kan. Kita suka tengok wayang kalau zaman dulu. Kita suka tengok pergi karaoke. Memang benda itu yang kita suka. Bila sebut bisnes, benda yang terbaik adalah benda yang kita tak suka. Anda kena ingat formula ni. Walaupun anda nampak simple, benda yang kita tak suka itulah baik. Anda bila suka, bila anda faham benda tu apa. Jadi dalam Volten ni, anda tahu tak? Sayang kalau kita slowkan masa kita. Dalam masa yang sama, orang lain mencipta income beribu-ribu, berpuluh ribu, malah beratus ribu cipta income. Kita sebulan nak dapat satu RP pun susah. Cikgu pasal apa tak dapat RP? Berapa lama dah buat? Setahun. RP berapa sebulan? Baru satu cikgu. 2 RP cikgu. Itu macam mana saya nak jawab tu? 2 RP. Berapa cikgu? Tahlah baca. Kita je orang tak nak masuk dia. Nak jawab apa? Bukan dia tak nak masuk. Kita tak tahu nak menaja orang. Kita tak tahu nak closing. Kita tak tahu nak buat sale. Sebenarnya saya beritahu kepada kita menguasai ilmu. Anda tengoklah sebab bila saya duduk dalam bisnes apa-apa, saya pertama sekali saya kena belajar waktu saya resign kerja adalah bagaimana buat sale. Poin nombor 1 dalam bisnes adalah sales. Saya belajar tak kisahlah. Anda cerita apa pun insyaAllah saya boleh jual. Nak jual kereta, nak jual motor, nak jual apa saja. Pokok kayu, tayar. Orang buang tepi jalan tepi rumah saya pun saya dah boleh jual. Batu besi buruk lah. Apa saja saya boleh buat insyaAllah. Sebab saya belajar benda ni. In case saya emergency, saya tetap boleh cipta wang juga. Walaupun hari ni nak pakai RM100, RM200, insyaAllah tanpa apa pun saya tetap saya boleh dapatkan duit tu. Dalam tak apa sekalipun. Jadi benda ni saya belajar. Memang belajar sungguh-sungguh. Saya belajar face depan dengan orang. Dia reject, oh saya jangan buat. Dia sopan dia macam mana. Dia closing dan sebagainya macam mana. Jadi benda-benda ni saya tanam dalam diri saya siap dah. Nombor 1 kalau nak kaya, belajar sale. Kita niaga ni ada jual, ada beli, ada jual, ada beli. Kita jual, dia orang beli. Mesti ingat tu. Bukan dia orang jual, kita beli. Kita jual, dia orang beli. Ingat tu. Bisnes, kita belajar menjual, orang tu akan beli. Maksudnya kita belajar membeli, lepas tu tak reti nak menjual. Itu masalah. Dalam bisnes, itu ilmu nombor 1. Ilmu nombor 2 tu kalau nak tahu bagaimana nak kembangkan dalam volume yang sikit, tetapi walaupun keuntungannya kecil, volumenya besar. Itu bisnes yang kita buat sekarang. Untung kita tak banyak, sikit. Tetapi permintaan produk itu menjadi volume dia sangat besar. Akhirnya jumlah pendapatan kita tu juga besar. Anda tengok kopi kita baru harga berapa? Ejen baru RM40. Jual RM60. Satu kotak. Tapi boleh tak kita cipta jutaan ringgit? Kalau kopi tu laku. Kalau kopi tu sale dia juta. Hal ini terbukti apa? Kita punya kopi 8 juta sale sebulan. 7 juta sebulan. Walaupun harga dia
Ejen baru RM45 sekotak. Anda jumlahkan 7 juta, bagikan RM45, agak-agak berapa? Tentulah produknya hebat. Orang bukan beli kerana plan, tapi kerana orang hari-hari nak produk ni. Dan kita sekarang ni, produk kita menjadi satu keperluan bagi orang lain. Bila dia jadi keperluan, ambillah peluang ni untuk kita jadi tauke. Kita jadi ejen tu, kita jadi tauke. Dari volume yang begitu, orang tak pun tengok rumah saya. Habis 2 hari sekotak, 2 hari sekotak, 2 hari sekotak. Tadi jumpa poster berkata, saya cikgu 2 hari sekotak. Tak tahulah tak. Ramai orang macam tu. Jadi kita gunakan produk canggih ini atau permintaan ramai, kita cipta income. Ini nama bisnes. Modal tak payah keluar. Seperti yang semua orang buat. Kita hanya perlu buat sale. Kita tadi sama ada direct sale, kita punya direct ataupun buy group. Dan akhirnya kita dapat kita punya financial income kita. Dan terbukti, nak bukti, kita dah tengok bukti sekarang. Berapa jutawan dalam masa yang begitu singkat, ramai dah sudah jadi jutawan di Volten. Ini satu anugerah Allah yang luar biasa dalam keadaan COVID-19. So keedahnya macam mana cikgu? Keedahnya adalah saya kata setiap ceramah persepsi diri itu. Banyak kita yang penyakit paling suka sebelum saya nak mulakan tu. Ceramah tak mula lagi. Anda tahu ceramah belum start lagi pun. Nak cerita preparation. Sebelum nak masuk dalam kursus saya ni 7 kali ni. Kursus ni 7 kali anda kena duduk dengan saya macam ni. A to Z. Lepas tu saya tak buat kelas lah. 7 ni kalau anda tak mau ikut ni saya turun habis lah. A to Z lah. Dari anda dengar ni saya turun A sampai speech teknik. Last kali anda tengok how to nak present dalam motivasi itu macam mana. Menggunakan aura untuk full presentation. Macam mana menggunakan aura. Itu last. Saya akan tunjuk anda cara presentation anda jadi motivator tu macam mana. Itu yang ketujuh nanti. Kalau saya lupa, tolong remind saya nanti. Last topik tu adalah macam mana kita present. Teknik kita present. Cikgu, saya malu lah cikgu nak bercakap. Nanti saya tunjuk macam mana nak buang. Okey, so hari ni kita ni topik nombor 1. Anda kena belajar sungguh-sungguh. Saya tengok kebanyakan leader benda ni pun tak ada. Buku ni. Tak kisahlah buku baru lama. Ini data-data penting. Anda tengok, kita nak meniaga semua kelengkapan tu ada dah. Okay. Ada satu je kat dia. Dia beli kan. Dia tak jadi buat bisnes. Dia beli satu. Lepas tu bila dia jemput orang lain jadi ejen, orang tu apa pun tak ada. Jadi macam mana dia nak bergerak? Jadi nombor 1, sebelum tu anda kena memahami dulu apa untuk bisnes. Kenapa aku perlu buat bisnes? Bukan pasal Volten lagi. Bisnes ni apa sebenarnya? Kedua, kita dapat satu ruang mana modal tak payah. Semua perundangan, alat, apa semua Volten dah sediakan. Kita ni ejen dia tau. Ejen dia. Ejen Volten. Maksudnya Volten tu adalah kita. Kita adalah Volten. Itu maksud ejen. Kita jadi ejen dia. Maksudnya dia bayar apa. Income kita semua dia bayar apa. Berapa boleh bos tak pernah tolak pun. Hari ni Cikgu Amir, dia nak ambil duit dia 200. Katakan 200,000, 250,000. Ada bos kata bayar separuh dulu. Bulan depan bayar separuh. Tak ada. Bagi nama akaun bank. Ambil. Tu, saya claimkan nama akaun siapa. Bos, anda tengok. Baru je saya claim lagi. CEO kita punya bagus. Dia hantar dekat saya, anda tengok. Ni CEO. Tu. Dia suruh nama anak saya tu. Saya withdraw lagi 35,000. Tolong bagi nama akaun anak. Ni anak saya. Tolong ni saya withdraw lagi 135,000. Tolong bagi nama akaun bank anak saya. Tu. Saya withdraw lagi. Malam. Tak pernah dia kata bayar separuh dulu boleh tak, cikgu? Jadi anda tengok, angka mencecah 100,000 pun dia tidak ada masalah langsung. Sebab tu saya kata, kita nasib baik dah dapat CEO dari sudut kita berniaga halal haram, semua dia study habis. Jadi ini yang kita nak. Susah. Setengah kita tahu halal haram yang tibai saja, duit kira walaupun produk, tapi teknik dapat duit tu kira haram pun kita belasah. Dalam Volten, anda tahu tak, saya bagi cerita kepada anda. Dulu ada satu kes. Ada satu kes orang cut line. Line orang ni, dia cut bawah dia. Dan CEO tahu. Anda tahu tak, bonus pada bulan itu, semua CEO tak ambil. Bukan leader tak ambil tu. Company pun tak nak ambil. Dan company keluarkan semua sale hari tu, bagi dekat sedekahnya semua orang. Company tak nak ambil duit. Walhal duit tu, orang ni cut, dia tengok kawan tu, dia kerat lain kawan ni, bawah dia. Kan? Kalau ni company buat tak tahu. Anda tahu tak? Tapi anda jangan bising. CEO
semua bonus tu CEO tak ambil. Daripada income orang tadi, hak kena potong tadi, semua income tu CEO keluarkan duit tu semua tak mau. Sampai ke tahap tu dia tak mau benda halal haram ada dalam dia punya income. Tapi anda jangan rakam pula lagi tembak saya cerita benda-benda tu kan. Dia tak nak. Jadi kalau kita dapat CEO tahap macam tu, kita nak apa lagi. Sampai selalunya kita tahu produk tu, ini bahagian kalau income tu tak sah dengan orang, yang company pun tak nak ambil duit tu. Cuba anda bayangkan kita, betapa kita dapat satu CEO, satu company yang bersungguh-sungguh nak buat. Jadi hal-hal itu kita percaya. Yang lain tu kita serah pada Allah saja. Kalau Allah bagi keizinan kita move sampai jadi. Jadi belajar sungguh-sungguh. Dalam kursus, kita buat sungguh-sungguh. Kita buat sampai kita sukses. Soal kita tak puas hati, soal kita nak marah tu, sebelum saya nak mula tu, soal tu leader, orang kaya, orang hebat, sebenarnya tak nak fikir apa hal. Anda bergaduh dengan upline lah, saya hari tak buat pasal saya tak puas hati dengan upline saya. Itu semua orang dulu-dulu punya cerita tu. Yang nak suksesnya kita, kalau kita nak puas hati, kita buka satu company tengok. Anda nak ambil ni susah, orang tak bagi yang macam-macam susah. Kalau anda pun manja, anda pun tak boleh buka company. Jadi dalam bisnes, kita tak peduli. Orang-orang punya pasal decision kita yang dah buat, to make sure kita yang buat income. So semua data-data tu anda kena ada dalam otak kita, pemikiran kita. Benda yang susah bukan rotan, yang susah yang nak encah kepala kita ni, supaya kita ni betul-betul confident yang kita boleh buat sendiri. Itu paling susah. Kalau kita buat tak dapat, kita salahkan orang tu. Tengok aku, dia ni teruk betul lah. Aku nak buat macam ni, dia... Kita kerja kita sana ke sini. Sebenarnya bila kita tak dapat buat sesuatu kesalahan kita. Kesalahan kita. Semua tu kesalahan kita. Saya dah kata berkali-kali dalam ceramah saya. Saya sendiri berpegang dengan prinsip saya sendiri. Saya tidak pernah menyalahkan upline saya, downline saya, siapa saja. Termasuk CEO dan sebagainya. Saya tidak pernah. Apa pun saya punya masalah. Kalau saya jatuh, itu sebab saya bodoh. Saya yang tak tahu nak jaga grup. Ni guru aku mati banyak siap berjalan sebab aku bodoh tak tahu nak servis guru aku macam mana. Salah aku, semua salah aku. Macam tu. Baru kita kebal, baru dalam diri kita tu kebal. Kerajinan kita sebab apa? Target aku mesti dapat tahun ni insya-Allah. Panjang umur rezeki bulan 12 tahun ni kalau Tuhan bagi, aku nak apa berapa. Dan bila kita janji dengan diri sendiri tu jangan main-main. Ada orang sebab dia janji dengan diri sendiri, janji dengan orang dia sanggup tunai lah. Kalau janji dengan girlfriend dia, berperang zaman muda-muda kan kita selalu janji ke girlfriend kita. Birthday kali ni janji abang nak bagi ni. Kahwin tak lagi. Sanggup pinjam duit tu. Kalau dengan girlfriend. Tapi masalah bila kita janji dengan diri sendiri, kita tak kisah. Sebab diri sendiri yang akan buat keputusan, diri sendiri yang akan marah aku, diri aku lah sendiri. Jadi nak marah pun diri aku. Jadi kan senang. Jadi banyak orang abaikan. Jadi benda ni yang saya tengok punca-punca bisnes ni. Anda tengok kenapa banyak orang menyalahkan orang tu, menyalah orang ni. Kegagalan tu wujud oleh kita sendiri. Kita sendirilah puncanya, bukannya orang lain. Kita jual produk tak laku sebab kita tak pandai jual. Orang lain jual laku apa? Kita punya sale tak naik. Bukan produk tak laku. Kenapa sale orang berjuta, sale kita dua punya tu? Kenapa? Sebab aku tak tahu. Sebab aku tak belajar. Kenapa sale orang tu, dia punya sale bulan ni, sehari 5,000 PV, bulan ni 2,000. Kenapa aku seminggu baru dapat satu set produk? Salah siapa? Salah apa yang aku? Salah orang tu. Bukan, salah aku. Aku yang tak nak belajar, aku yang tak reti, aku yang mangkuk. Hari-hari macam tu. Jadi tak pandai belajar. Kalau kita ada Kami yang tak keluar. Hello.
Tuan Anwar. Kenapa line cikgu slow? Line putus lah? Yang lain okey ke? Hilang. Dah hilang tu saya rasa. Tuan Cikgu Amir dah hilang tu. Tak ada line. Oh, tak ada dalam bateri dia. Tak tahu lah bateri dia ke. Mungkin dia punya line kot. Mungkin kot. Terlive tu saya rasa. Dia terlive tu. Tengok. Tak ada dalam group. Tertekan lah. Sekejap saya call dia. Hantu kaya. Sekejap saya call. Rasanya dia terleft tu. Sekejap call dia. This is the voice mailbox. Bateri habis lah. Agaknya bateri habis kot. Sekejap kita tunggu sekejap. Sekejap lagi dia masuk tu. InsyaAllah kita dah ada petang ni. Dah ada 2 orang ni. Dewa lalu. Nak ambil ilmu tu kena sabar. Betul. Banyak ujian dan dugaan kan. Jadi insyaAllah apa yang Cikgu Amir bagi tadi saya rasa memang betul lah. Itu asas yang kita kena ada kan. Kalau basic asas tadi tak ada untuk kita nak sukses ni. Sebab bila contoh, kita ambil contoh macam satu kapten kapal. Sebelum dia nak berlayar ataupun nak terbang, pasti dia masuk kursus dulu. Dia kena tahu, ajar Cikgu Amir call. Cikgu kenapa tak ada? Dia tulis ni Ustaz Mik. Siapa sekejap. Saya urus saja. Okey. Alright. Itu dia apa kata apa benda. Okey, jadi maknanya apa yang Cikgu Amir bagi ni samalah macam contoh kita nak jadi kapten kapal. Jadi sebelum kita terbang ataupun sebelum berlayar kat laut, so pasti dia masuk kursus 6 bulan atau setahun kan. Supaya dia tahu dalam perjalanan tu tadi ada ombak, ada petir, ada air pusing, ada batu karang kan, macam Titanic kan. Jadi pada pendapat saya, so apa yang Cikgu Amir kata tu, itu adalah basic yang perlu ada dalam diri kita. InsyaAllah bila benda tu ada dalam diri kita, so ini yang menyebabkan kenapa ramai orang dia buat sebulan, 2 bulan dah tak buat dah. Kenapa? Sebab apa? Kerana dia tak ada yang asas tadi lah kan. Maksudnya tidak ada asas. Kalau rumah tu atau bangunan tu mesti ada piling dia. Piling ataupun konkret. Contoh macam KLCC. Kan KLCC tu nak nampak daripada tanah dia naik cepat, tapi dalaman dia berapa tahun dia orang konkret. Baru dia naik sekejap je. Tapi tak konkret. Itu maksud Cikgu Amir tadi. Jadi kesimpulan dia tadi macam seorang kapten, sama ada kapal laut ataupun kapal kapal terbang, so dia pasti akan masuk atas kursus dulu 6 bulan ataupun setahun, supaya bila dia lalu ada ombak, macam mana handling dia. Okey, alright yo. Okey, sambung yo. Okey, alright. Jadi langkah pertama tadi saya bagi tahu kepada anda, sebelum kita pergi ke next punya kita punya training, preparation tadi. Ini bisnes, bukan soalnya networking ke apa ke. Ini kedua, tahu bisnes tu. Bila kita nak tahu, nak kuatkan tu, kita kena tahu data-data tentang apa yang kita buat. Semua, termasuk kita punya staff dalam tu. Siapa dia, kita kena tahu semua tu. Kita punya siapa yang buat training, siapa yang grup India punya siapa, semua tu kita kena belajar. Anggapkan Volcanic company kita. Mesti dalam persepsi tu kita kena ada. Jadi semua tu, history dia, buku-buku yang lama-lama tu buat ada. Kalau ada ambil pinjam. Tengok data-data dulu punya testimoni apa benda. Dan dapatkan semua. Kelengkapan, company, backup, syarikat, sistem dia tu fahamkan semua dalam handphone kita tu. Senang, nak bisnes aku kena faham semua dalam tu. Macam mana nak tengok bonus, macam mana nak tengok bulanan, RP point, apa benda tu. Semua kena menguasai. Okey, benda tu juga nanti saya akan share juga, tunjuk kepada anda juga sikit-sikit macam mana nak buat. Saya akan ajar anda, walaupun anda tak faham, tak apa, saya tunjuk perlahan-perlahan. Macam mana nak tengok. Sekejap lagi. Supaya saya tak nak saya cakap, saya tak ajar anda. Sekarang ni saya ajar anda pula. Kemudian sebab sistem, anda kena juga memahami kita punya kekuatan produk kita tu. Produk kita tu closing dia macam mana. Apa hebat, bahan apa dalam tu. Kenapa menjadikan sale dia berjuta-juta? Kenapa orang begitu testimoni kita, Alhamdulillah, miracle.
Jadi apakah dia punya positif? Ada tak perkara negatif tentang kita punya company? Ada tak hal-hal negatif tentang produk kita yang selalu orang attack kita? Juga kita kena tahu sedikit. Okey, habis bahagian tu, kita akan pergi bahagian financial. Bagaimana tugas kita untuk memperkembangkan kita punya bisnes ini? Melalui tekniknya apa? Kita kena ada teknik. Contoh, ada Haji duduk di Sarawak. Okey, sekarang ni saya di Sarawak, cikgu. Saya seorang-seorang duduk sini. Macam mana saya nak mulakan benda ni? Langkahnya macam mana? Saya leader, apa saya semua duduk di Sabah, duduk di Semenanjung. Jadi apa keperluan saya? Nak buat ni macam mana? Jadi contoh, itu benda. Sampai ke tahap itu. Semua kelengkapan dan tindakannya bagaimana kita kena tahu. Okey, hari ini, untuk peringkat permulaan, yang saya nak ajar anda adalah yang pertama sekali, sistem. Bahagian yang pertama, company. Kita punya company tu memang, kita punya CEO tu adalah Ismail Jalil, semua orang tahu. Buku yang anda ada tu study sikit-sikit. Nanti, apa yang tu semua orang, siapa yang tak ada buku sini? Semua ada. Yang terbaru kan, dia nanti keluar yang terbaru. Jadi, berapakah anda kena beli ni? Setiap orang kita sekurang-kurangnya ada satu untuk kita, 10 lagi simpan. 10 ataupun 4 kali 3. 4 kali 3. 12. 1 dozen. Sebab kita kena buka 4 grup. Sekurang-kurangnya setiap grup ada 2 orang leader. 2. Itu paling kurang. 2. Extra lagi 4. Ataupun 3. Kita kena ada buku ni. Untuk siapa? Untuk yang kita nak ajar dia jadi leader, dia tanya, ada tak buku yang untuk dia belajar? Jangan nak tunggu order. Kita tanya dia dah beli, dah nak buat. Tapi kita yang buat tangguh-tangguh. Dia nak faham cepat malam ni, kita tu minggu depan tak hantar lagi, 2 bulan lagi pun tak jumpa lagi. Lama-lama dia pun give up. Sebab tu, modal tu kena ada sikit. Produk dalam kereta kita tu kena ada. Kurang-kurang lah saya beritahu kepada anda. Anda cantik dah kalau beli super tu. 6 set produk tu kan. 6 set super, basic-basic. Jadi 8 set produk kita dah ada. Pusing-pusing 8 set tu kena ada lah. Turun satu top up sikit-sikit supaya super 3 tu kemudian. Jadi stok produk ada. Kelengkapan. Ni semua ada. Kertas. Kertas anda janganlah bawa ke buku 555 tu. Nak menaja orang. Bawa buku 5 ni. A4. Beli satu bundle. Bila nak tulis tu buku A4 kena ada. Lagi apa? Semua kelengkapan. Contoh produk, buku dan sebagainya. Ini wajib ada. Nama pebisnes. Buku, apa yang bagus ni, buku ambil tisu kedai mamak tu buat buku. Tisu mamak tu dia pinjam, dia buat closing kat situ pakai tisu. Saya kata, ya Allah ya Tuhanku. Beli satu bundle baru RM12 lah ni. Kertas ni cantik apa. Pen. Dia pinjam pen mamak. Kawan tu pen tak ada, brother, pinjam pen boleh tak? Pen ni belilah sepapan. Ni, buku, semua ada, produk, semua kena ada. Ini nama businessman. Jadi kelengkapan jangan tak ada. Dalam kereta kita sentiasa kena ada benda ni semua. Boleh? Anda ingat tak benda ni saya bagi tahu ni? Boleh kan? Kelengkapan. Jangan buku tak ada. Ni cikgu. Upline ada buku dah buku. Saya ada ni. Baru dah kawan tu nak masuk jadi ejen, kita dia nak ni tak ada ni. Produk cikgu. Produk kotak kosong ada cikgu. Aduh, jam otak. Jadi produk semua kena ada. Ini saya cakap ni tentang businessman tau. Hari ni punya topik tentang bisnes. Jadi cikgu, saya ni cikgu modal tak ada. Cikgu nak cari produk. Anda pergi rompak lah bank mana-mana. Stok produk tu kena ada. Ni cerita tentang bisnes. Sekurang-kurangnya berapa cikgu produk? Saya ni tak mampu lah nak ambil buat. Tak apa. Sekurang-kurangnya anda ada 1 kopi. Ni kena ada 2 ke 3 ke kopi. Lepas tu kena ada lah apa kita punya ni. Sekurang-kurangnya ada lah 3, 4. Kalau orang minta beli tu ada 1 set. Ada lah. Kalau dia nak jadi ejen, dia nak ambil set kombodi. Adalah kita terus bagi kombodi dekat dia. Tujuan dia apa? Kenapa saya minta stok anda 6 set, kurang-kurang 8 set setiap orang? Supaya kalau dia nak jadi ejen, dia beli 3 set, on the spot kita bagi produk kita dekat dia terus. Jadi kita ganti balik dengan produk yang tadi, bila company post atau kita ambil, baru kita ambil balik produk kita. Bila dia kata dia nak produk, kita tak bagi produk, dia kata apa? Tunggu tak apa. Kalau ada produk esok, kau buat datang jumpa aku. Masa tu dia dah sejuk lah. Dia dah tak nak lah. Bila dia tengok kita sendiri pun beli produk tu, dia buka bonet kereta penuh dengan produk, dia pun tengok full lombak bro. Ini baru nama bisnes.
Ini bila buka-buka kotak je dalam tak ada. Dia kata, kopi BK kau nak rasa satu boleh tak? Alah bro, sorry lah bro, kotak je bro. Jahanam. Jadi kelengkapan. Ni saya cerita ni untuk jadi jutawan tau. Topik dia 7 kali ni nak jadi jutawan. Jadi dia tidak ada error dekat apa yang saya cakap tadi. Kalau stok produk, anda mesti nak niaga, usahakan dapat stok produk yang agak sekurang-kurangnya ada 3 set lah saya beritahu. Basic tu 3 set kan. Itu paling rendah. Sentiasa ada 3 set. Dalam kita punya kereta. Termasuk kertas, buku tadi semua kena ada. Okey, dah habis bab tu, anda belajar sistem. Basic. Ni, dalam saya duk cerita ni, ada tak yang tak faham dalam ni nak cek apa benda dalam ni? Dalam sistem ni. Okey, yang anda kena tengok topik-topik penting. Yang pertamanya, di sini kalau saya cek, cikgu, nak macam mana cikgu nak buka ni cikgu? Anda nak buat macam mana? Anda sentiasa kena ingat macam ni, saya ajar anda. Dekat handphone anda tu kena ada satu tempat di mana anda boleh WhatsApp. Contoh macam ni. Okey. Anda tengok. Dekat handphone saya sentiasa simpan data ini. Anda nampak tak? Nampak? Tak nampak? Ni. Tak nampak je kau, tak nampak. Blur. Okay, nampak tak tu? Address Tak berapa nampak cikgu. yang address maksudnya dia tulis tu HTTPS, maksudnya dia punya. Jadi kalau orang tu minta, saya klik ni, saya hantar dekat dia, dia tekan button macam ni. Okey, tak apa, saya tekan sini, dia akan direct pergi ke mana. Ya, saya tekan, saya dah sediakan kat situ. Kalau dia tanya macam mana nak masuk, tekan saja. Masuk dekat situ, tekan. Terus dia pergi ke sini. Jadi saya simpan benda tu dekat mana? Saya simpan dekat WhatsApp. Kalau orang tu minta, cikgu alamat dia, saya akan post dekat WhatsApp. Anda nak tengok, saya boleh post dekat anda sekarang. Contoh cikgu, macam mana nak online orang tu, kita dah lama kita tahu. Tapi kalau baru, saya akan hantar dekat ejen, dekat grup. Kalau saya hantar dekat Anwar. Saya akan hantar dekat Anwar, contoh saya akan hantar begitu. Jadi dia perlu klik saja. Cuba anda tengok tu, dekat situ. Kan? Dia keluar benda ni kan? Tu. Bawah tu. Blur juga, tak nampak kan? Terang, dia kelabu lah gambar ni. Nampak. Tu nampak tu. Jadi, saya hanya klik benda tu saja. Hantar dia klik terus pergi masuk. Okey. Bila dia klik situ, dia pergi dekat kita punya internet tu, dia akan keluar macam ni kan? Jom, tak nampak. Okey. Anda bagi tahu masuk ke email dengan anda punya password. Tekan saja. Di situ, savekan dia. Jadi di situ, anda yang dah masuk tadi, macam ni saya tunjuk pada masalah light kan, dia cahaya. Okey. Cuba anda sekarang ni on. Cuba masing-masing buka anda punya dalam. Masing-masing semua buka. Sekarang ni saya tunjuk anda buka semua. Cuba anda buka dekat handphone. Boleh buka tak? Boleh semua. Tolong buka sekejap. Sekejap. Senang. Kita tengok ramai-ramai kat sini. Masing-masing punya account. Boleh tak? Okey. Sekarang ni anda on. Dah on dah. Okey, anda boleh buka anda punya mute tu. Boleh sembang dengan saya sekarang sekejap. Buka mute tu ke tepi. Okey, sekarang ni cuba anda tengok. Anda dah buka anda punya nama. Dekat ni dia gambar terang, dia susah sikit lah. Tak nampak kan? Tu. Dia kena adjust boleh nampak. Yalah. Tak apa, anda buka anda punya tu. Anda buka, masuk anda login anda punya email, anda masuk anda punya password. Okey dah. Tolong bercakap. Anda boleh bagi dah belum? Tolong jawab. Semua. Tak apa, anda bunyi suara pun tak apa. Yang ni tak apa, yang ni saya nak tunjuk dulu. Anda boleh cabut anda punya mute tu. Okey, dah buka belum? Semua dah buka? Dah. Tak ada jawapannya. Dah buka jom. Okey, cuba anda klik sekarang ni. Klik dekat tepi tu. Okey, sekejap. Mungkin kalau satu handphone mungkin susah sikit. Mungkin dia kena pakai 2 handphone. boleh nampak. Okay. Kalau satu susah jom.
Betul ni. Okey, susah juga kita nak ajar Yalah. dah. Handphone tu senang. Okey. Jadi dekat situ yang saya nak ajar lah, kalau gitu saya tak boleh ajar topik ni dulu. Nanti saya kena pakai mana? Cikgu Amir boleh guna Encik Anwar sebagai demo. Encik Anwar ada handphone tu, jadi orang boleh tengok kat handphone Encik Anwar tu. Tu Anwar buka jap tengok. Tak, saya boleh buka. Saya ada handphone. Cuma apa... Okey, dah buka dah, nampak? Nampak kan? Okey, saya cuma nak tunjuk. Anda yang buka tu, cuba pergi dekat My Network. My Network. My Network tu, nantilah kalau yang ada kertas kat situ tak apa, My Network. Tapi line slow ni tu. Dia tak lepas. Line slow. My Network. Nampak tu. Okey. Okey, dah buka dah. Okey. Ni. My Network. Okey, saya nak ambil contoh lah. Anda nak fahamkan sistem ni macam mana. Saya ambil satu contoh. Okey. Macam mana anda nak, siapa yang tak faham tengok jumlah total bonus semua di sini. Okey, Anwar. Berapa, cuba tengok dalam account tu. Kalau kita nak tengok kita punya dari mula jadi agent sampai sekarang ni, berapa sale, kita tengok dekat mana? Kat My Sale. Ni dekat kita punya ni hierarki ni, dekat hierarki. Okey, dah buka. Ya, Anda buka hierarki ni. Anda kena tengok sini. Ni banyak benda kena tengok kat sini ni. Okey, dapat dah kan? Dah. Okey. Anda tengok yang ada hierarki, cuba anda tengok situ. Anda punya V number tu okey. Total, ada nampak perkataan total di situ. Ada. Okey, total left dengan right kan? Betul. Okey, anda tengok situ. Contoh kalau situ ada 303 980,000 tu, itu adalah PV. Betul? Betul. Kemudian kanan tu Betul. PV. Betul. PV. Okey, kalau anda nak tahu bonus berapa dapat daripada dulu sampai sekarang, macam mana nak tengok dekat situ? 307,750. Anda perlu faham tak? Bahagi. Anda tengok dua, contoh macam ni lah, contoh macam ni. Okey. Contoh macam ni, anda tengok sini 303,850 kaki kiri. Kaki kanan 3,850,950. Maksudnya sebelah kiri 3,39,850. Sebelah kanan 3.8 juta. Kaki mana kecil? Kaki 3 juta tadi, betul tak? Kan, sebelah ni 3 juta, sebelah ni 3.8. Ini contoh. Jadi kaki kecilnya 3 juta. Buang 10. Itulah jumlah income yang dia pernah dapat. Akaun atas tu saja. Buang 10. Faham tak? Jadi berapa income? Kalau 303,9,850 buang 10 berarti 303,985 ringgit. Boleh tak? Anda faham tak? Saya ajar tu. Cara nak tengok jumlah income daripada mula kita masuk sampai sekarang. Akaun itu saja. Tak masuk akaun bawah lagi. Okey, ada soalan tak? Siapa nak tanya kat situ? Okey, contoh saya punya belah kiri saya. 307,750. 3 semua total. Buang 10. Bermakna kalau buang 10, 775. Kalau akaun kecil tengok. Akaun atas tu 3 katalah. Saya buat 303,9898. 303,98. Buang satu. Dia biasanya kosong kat belakang tu. Buang 10, itu tukar kepada ringgit. Buang 10, tukar pada ringgit. Itu kaki yang paling kecil. Contohlah. Dekat sini, akaun besar dia sebelah kanan. Kata sebelah kanan ada 10,000, sebelah kiri ada 8,000. Jadi anda perlu tengok dekat kaki 8,000 tu. 8,000 tu buang 10. Jadi bonus dia dapat RM800. Boleh faham tak? Semua jadi ini 37,575.
Dia mesti ada kosong di belakang. 37.575 lah. Yalah. Nombor kita mesti ada kosong last kali. Mesti ada kosong. Yalah. Ada kosong ada. Buang kosong. Buang kosong tu. Kalau buang kosong 37.575. Itulah ringgit. Itu jumlah total bonus account itu. Account bawah. Satu. Kira itu account atas. Account kedua, account ketiga. Itu jumlah keseluruhan kita punya income tak masuk RP point. RP point tak boleh kira. RP point kadang-kadang kiri, kadang-kadang kanan. Ini saya baru tunjuk cara nak kira income kita total ringgit Malaysia. Okey, ada tak siapa-siapa di sini tak faham? Tolong jawab. Nak tanya. Tu ada 22 orang senyap semua. Faham. Faham cikgu. Semua okey? Setakat ni faham. Tengok pada network akaun satu kecil besar tu faham. Buang 10 itulah kita punya bonus. Okey. On. Di bawah tu, okey, anda yang lain macam mana tu, yang baru-baru tu? Ada yang leader-leader lama, insya-Allah dia faham. Okey. Kemudian di bawah tu anda tengok okey, ada perkataan tu, nampak tak? Carry forward kan? Carry forward. Anda akan jumpa satu kosong di situ. Kosong contoh 8 anda tu 8,000 sebelah sini kosong. Maksudnya yang 8,000 tu adalah kaki waiting. Jadi anda akan dapat bonus di kaki kosong tu. Kaki bergerak kiri kosong tu anda akan dapat bonus kalau kaki tu jalan. Kalau kaki yang besar sebelah ni jalan hari ni, kaki belah ni tak ada, berarti bonus tak ada. Anda boleh faham tak tu? Faham. Tak, Faham. Cikgu kena faham. Cikgu tak faham saya sembelah cikgu. Cikgu duduk mengajar. Faham. Jangan semua kan? Carry forward. Okey, kemudian Saya daily. mewakili cikgu-cikgu lain. Semua faham tu. Daily. Bawah tu daily. Daily nak tengok dua-dua grup kita macam mana. Hari ni punya sale, sekarang punya sale. Okey, berapakah sale kiri dan sale kanan anda sekarang? Cuba tunjuk kat saya. Kiri berapa, kanan berapa? Sekarang, hari ni punya sale. Mana akaun 2 left right? Jadi macam mana nak tengok? Kiri berapa, kanan berapa? Tengok dekat kosong. Okey, tengok dekat kosong tu, dia ada kosong, tengok contoh di sini ada 1000 PV. Itu yang sebelah kiri. Sebelah kanan, di sini contoh ada 812,600. Tolakkan dengan nombor di belakang. Sebelah kanan tu ada nombor. Anda tolak sale hari ni, tolak dengan sale yang tu. Dapatlah dua-dua. Sale kiri yang tolak kosong. Yang sebelah sini. Sebelah sini tolak kosong. Sebelah kanan, tolak dengan PV atas tu. Itu dapat dua-dua sale hari ni. Sale hari ni. Okey. Tu belakang tu. Wow. Oh ya. Maimunah, tolong mute. Dengar Maimunah, tolong mute handphone. Dah bercakap tu cikgu Amir. Itu dah tu. Dia dah bercakap. Dah bercakap tu. Dah bercakap. Okey. Wrestling kan. Sama juga dengan akaun kedua sebelah kiri dan akaun ketiga sebelah kanan. Okey, di situ pentingnya kita adalah untuk faham tentang RP point. Okey, tengok baik-baik. Anda hari ni yang mengantuk cuba buka RP point, nak tengok macam mana cikgu. RP point anda sekali tolong pergi kepada dekat situ My Sale. Ada My Sale. Okey, klik dekat My Sale tu. My Sale ni, tepi tu ada My Sale. Okey, yang ni paling penting sekali. Ini buat apa tu? Nak closing leader. Bila kita nak closing orang, benda ni saya gunakan sangat penting. Sebab di sinilah kedudukan kita akan keluar macam ni. Anda nampak tak? Gambar tu dia susah sikit lah. Macam tu kan? Nampak? Okey, anda nanti buka My Sale tu, anda akan tengok di situ dia ada
daily sale. Yang mula-mula. Daily sale. Hari ini punya sale. Maksudnya kalau buka hari ni semalam punya sale lah. Dia semalam dia tunjuk hari ni. Jadi daily sale dari left right. Kemudian dia pergi kepada lepas tu dia pergi kepada carry forward. Berapa baki kiri. Baki kanan. Okey. Upline yang dalam ni, grup ni yang upline mereka ada, tolong belajar bab ini. Nanti saya akan gunakan whiteboard untuk batch kedua atau batch ketiga esok saya akan guna whiteboard. Anda boleh tengok dekat whiteboard, saya tunjuk semua. Dekat whiteboard. Ini saya ingat tak boleh pakai benda ni, saya kena pakai whiteboard. Okey. Di sini kita kena belajar sampai ke peringkat last sekali adalah yang monthly punya tu. Monthly sale. Okay, monthly sale ni anda tahu tak? Dah kita ada 3 akaun. Semua orang yang jadi ejen dekat World 10, anda tahu ada mengantuk kan? Saya mengajar bab ni bukan mengantuk, tapi anda nak berniaga kena faham ini. Histeria ke apa tu? Pasal tu. Siapa tu? Pasal apa tu? Dia main ke Cikgu Adi, ingke. Ha? Kenapa tu? Jatuh? Okey. Roza atau Rozat. Ha? Pull off. Roza? Okey, di sini yang saya nak ajar anda hari ini adalah RP point tu. RP point kita dengan bezanya dengan kita punya sale. Sale dia kira kaki kita yang paling besar. Jadi kita akan dapat sale di kaki kecil. Apa? Anda tak faham tak apa. Saya bagi gambaran dulu. RP point, anda tengok kadang-kadang anda punya bonus harian sebelah kanan. RP point duduk sebelah kiri. Ada 3 akaun berlaku, anda tahu tak? Ada 3 akaun. Atas akaun 1, RP pointnya sebelah kiri, bonusnya harian duduk sebelah kanan. Lepas tu kena akaun kedua sebelah kiri tu pula, ada akaun kedua pula, macam tu juga. Bonus duduk belah kiri, RP point belah kanan. Benda ni kena belajar. Okey, topik ni tak apa. Anda mungkin hari ni saya ingat boleh nampak dekat handphone. Saya rasa saya kena guna whiteboard. Whiteboard pun okey oh. Nanti saya gunakan Memang kena pakai whiteboard. Saya gunakan pilihan kedua. Bab ni penting. Sebab apa? Anda tahu tak? Bab ni saya closing orang untuk create leader. Saya create dari sini. Saya gunakan saya punya RP point. Saya closing dia. Saya pangat. Bila saya create orang menjadi leader, saya menggunakan kaedah tu. Sebab tu saya minta anda lepas ni gunakan kita punya kekuatan dekat handphone ni. Okey, selalu kita menggunakan sale. Satu sebab sale. Sale biasanya kita buat untuk orang yang ada masalah kesihatan. Dia nak sale. Satu orang yang kaki jual produk, dia suka tu. Tapi untuk leader, biasanya dia fokus bagaimana bina network. Jadi kita kena tahu 3 part dalam bisnes. Satu orang yang nak buat orang sakit beli. 2, pengguna produk saja dia suka jual produk. Lagi satu, dia suka bina rangkaian. Macam saya suka apa? Saya suka bina rangkaian. Saya belajar bermacam-macam untuk bina rangkaian supaya dia bergerak dengan sale volume yang besar. Boleh tak saya buat sale? InsyaAllah boleh. Boleh tak saya menajar orang? Boleh. Tapi saya lebih master dalam bina rangkaian. Bina rangkaian supaya volume yang besar. Walaupun untungnya kecil, tapi volume besar, maka dapat untung yang besar. Jadi anda faham tak maksud saya? Jadi kita kena tahu part mana kita master. Bila kita nak buat benda macam ni, kita kena tahu master kita dekat mana. Adakah kerana kita gagal, kita master dekat sale produk? Anda perasan tak? Ada 3 hal yang kita melanggar situ. Kita kena master dekat sale. Kita kena master juga dekat knowledge apa untuk kita sendiri apa nak pengguna. Dan kita juga master untuk buat grup. Bina rangkaian. 3 tu kena master. Masalahnya cikgu, saya sale tahu tapi nak bina grup tak tahu. Macam mana nak tahu? Apa pun saya tak faham. Cikgu, saya tahu produk. Saya tahu jual produk je. Itu masalah. Anda tahu tak berapa persen ejen di Walton hanya tahu sale produk tapi tak faham sistem. Agak-agak berapa persen? Dia lebih daripada separuh, 50% yang jadi ejen ni tak faham apa benda pun. Dia tahu nak sale produk je. Sebab tu kalau suruh dia nak buka handphone, malas kan. Belajar register orang tak nak. Sebab apa? Otak dia fikir nak jual produk tu laku macam mana saja. Sebenarnya anda tahu tak, untuk cipta diri jadi jutawan, kita kena jadi leader dan kita lahirkan leader macam mana kita jadi leader. Itu saja poin dia. Kalau kita tak jadi leader, macam mana di bawah kita nak jadi leader? Dia nak rujuk kat siapa? Soalannya, anda sponsor saya. Cikgu Amir, kita ada Volten, saya pun tengok berkenan. Lepas tu saya tanya anda, okey, cuba anda terangkan kepada sistem ni menariknya dekat mana? Saya tanya soalan tu saja.
Saya tengok, oh gambar-gambar yang anda contoh kat saya tu bagus. Okay, saya tanya satu simple soalan. Okey, terangkan kat saya, apa menariknya Volten dibandingkan dengan syarikat lain? Anda pun golak, kita punya produk punya hitam. Okey, sistem dia macam mana? Oh, saya pun tak tahu. Cuba buka handphone tengok contoh. Saya pun tak kerti nak buka. Kan agak-agak saya nak masuk lah. Tak mahu lah, saya pun tak mahu. Jadi kenapa Tak orang masuk lain lah. tak mau cerita leader? Sebab dia tak percaya kepada kita. Cuba dia tanya, jelas kita jawab. Oh, tengok sistem macam ni. Ni, apa yang tuan nak tanya? Semua kita boleh jawab. Oh, dia tengok, yang pertama dia tengok kita. Sebab pertama dia tak kenal company tu siapa. First impression, dia tengok orang yang menaja tu. Dia ni boleh percaya atau tak? Dia ni boleh. Sekarang dia tengok kita tanya tu, tak tahu. Produk hari hitam ni apa yang bunyi hitam, tahu makan, tengok okey, testimoni banyak. Tapi apa saya tak tahu. Atau sistem tu lah dalam bank, tapi saya kena tanya upline saya. Lepas tu company ni produk dia ambil kat mana? Produk dia kata kat Thailand, tapi tak tahu siapa tanam. CEO siapa? CEO nama apa tahu? Apa nama dolar ke Hamid? Saya tak tahu. Jadi kalau macam ni lah, okey, saya nak beritahu anda, kalau orang yang menaja macam tu duk jawab, anda nak masuk ke bawah dia? Tak. Kita nak anda tahu, kita masuk nak buat, nak collect juta, tiba-tiba yang orang mari cakap tak tahu, tanya tu tak tahu. Jadi macam mana? Lepas tu anda boleh bagi tahu leader, cikgu, saya tak dapat leader. Tanya diri sendiri, kita tu leader ke tak? Kita tu leader. Register orang tahu tak? Register orang tak tahu. Saya, okey, tuan, tolong register saya sekarang boleh tak? Saya nak tengok macam mana sistem. Ni apa yang tolong saya register. Jahanam. Dia tengok kita diam sopa, tak tahu. Jadi benda-benda ni sebenarnya menggagalkan kita punya leader untuk tak percaya kepada kita. Sebab tu saya minta anda, ini projek kita, projek besar. Bukannya susah pun. Duduk, kalau benda lain kita boleh buat, susah macam mana pun kita boleh buat. Bukan yang nak collect juta ni tak nak buat. Yang tak collect juta kita sanggup buat. Ini cerita nak collect juta. So faham ni untuk apa? Untuk kita collect million. Tapi tengoklah cikgu. Saya ni tolong buatlah cikgu, tolong buat Sat. Cikgu tolong buat Sat. Jadi anda nak habis tu soalan saya tadi, anda nak close orang macam mana? Anda dapat leader macam mana pun. Anda boleh sponsor orang, saya tahu. Tapi orang tu masuk beli produk, keras kat situ. Paling-paling dia try 2 minggu, lepas tu dia berhenti. Macam mana dia nak move? Anda tengok. Upline saya siapa? Upline saya anda tahu siapa? Upline saya di atas adalah Mr. Tom. Atas Mr. Tom tu adalah Siti. Atas Siti adalah Cikgu Rosmadi. Atas Cikgu Rosmadi adalah Ismail Manjung. Atas Ismail Manjung tu ada lagi Azli. Itu upline saya. Saya di bawah sekali. Tapi ada tak saya pernah berurusan dengan dia orang semua? Tak ada pun. Saya tak pernah ambil tahu pun. Saya tahu, saya buat sendiri. Kalau dia orang ada kat sana, saya minta tolong, dia orang boleh tolong, boleh. Tak tolong, tak apa. Dia orang pun sibuk. Saya malah nak fikir apa. Tapi saya cuba menguasai sendiri. Benda ni sistem. Tak faham saya tanya kawan ni. Tak faham saya tanya. Yang penting saya nak buat bisnes. Mesti faham sistem ini kalau nak jadi jutawan. Mesti. Anda akan gagal close orang lain. Orang lain tak akan berminat masuk untuk jadi leader kalau kita yang dulu ni kaki salesman. Kita kaki jual produk, dia pun yang akan jumpa anda adalah kaki jual produk sahaja. Tapi untuk cipta network, kita perlu create leader. Kalau kita nak create orang leader, kita kena jadi leader. Apa maksud kita jadi leader? Faham sistem semua. Ini satu bisnes yang melibatkan harga keuntungan yang sangat tinggi. Kalau kita buka restoran pun, jual apa pun kita nak faham sistem nak masuk berapa, siapa pekerja, siapa lesen nak ambil siapa. Semua kita sanggup pun. Sama lah bisnes. Kita kena faham sistem ini. Kalau tak faham, panggil upline kita duduk. Biar sehari tu belajar. Bagi faham. Oh, pairing tu apa, cikgu. Kiri tu RP point tu apa. Kenapa apa dia boleh jadi 2 point. Macam mana sistem tu mudah. Tak sampai 30 minit je pun. Okey. Jadi anda fahamkan maksud saya. Supaya semua anda yang dengar ceramah saya hari ini. Bagi faham sistem tu semua. Bagi faham sistem tu. Okey, tujuan dia apa? Supaya anda tengok. Bila kita tengok sistem tu, payment bonus kita semua nak register orang begitu mudah. Orang kata, Mak, sekarang buat. Tak payah pakai duit. Pakai tuami account sendiri je. Tak payah transfer kat saya. Post produk macam mana? Post company bayar. Kita tak payah bayar. Tekan button sini, tekan button sini. Oh lama, sistem memang canggih lah.
Macam mana dia punya speed laju dia macam mana. Cuba tengok nak kira bonus sekarang. Real time. Sekarang boleh tengok bonus sekarang juga. Oh lama. Ini company betul power betul. Bukan semua company ada macam ni. Jadi bila kita nak closing leader, dia nak tengok bukan produk satu part je. Dia nak tengok sistem. Apa yang menarik dia untuk dia join kita. Jadi kalau kita sendiri pun tanya tak dapat jawab, tanya tu tak faham, tanya ni tak faham. Kalau saya sendiri lepas depan dengan anda, saya akan tanya, bodoh-bodoh saya pun, sistem payment ni macam mana? Okay, contoh soalan saya akan tanya anda. Okey, apa yang menariknya company anda ni berbeza dengan syarikat-syarikat lain? Okey, anda nak jawab apa? Sekarang saya tolong tanya anda. Kalau anda berdepan dengan saya akan tanya anda. Produk anda Payment gateway 24 hours. Jadi anda kena tahu jawab. Contoh, produk anda tu, okey, apa yang menarik tentang produk? Kenapa produk tu anda nak saya buat dan apa kelebihan dia dibandingkan produk-produk lain di pasaran? Contoh soalan-soalan yang anda kena berdepan dengan leader. Jadi anda kena catat tu. Saya tulis ni, dia akan tanya anda. Okey, berapa costing dia? Okey, jangkaan dia tu, saya nak tanya, jangkaan dia tu ada tak bila dia bayar bonus ni, dia bagi impact dekat company? Tulis soalan dia, tengok tu. Nanti anda kena jawab dengan saya nanti. Ada tak? Ni saya ajar ni dari A to Z tu. Anda yang tak faham catat sebelah tu, nanti kita akan ada soal jawab nanti. Okey, contoh. Boleh tak terangkan kepada saya bahawa payout company ni betul? Berapakah payout company? Payout tu menentang apa cikgu? Payout tu company, ada saya bagi tahu kepada anda, syarikat mana pun di Malaysia ni yang buat sale, dia mesti ada costing, betul tak? Cost dan maksimum dia boleh keluarkan bonus. Kalau keluar lebih, company akan terjejas. Itu dipanggil payout. Kalau contohlah kita, company ada RM1,000, ada RM1,000. Okay, kelengkapan dengan lesen dia, apa semua tu, kata modal dia berapa, keuntungan syarikat target berapa, itu contohlah kita kata RM500. Dia boleh bayar bonus maksimum berapa? RM500 saja. Lebih tu, company akan tutup. Dipanggil overpaid. Jadi berapakah Walton punya payout? Okey, anda nak jawab apa? Saya ni, anda sedang tanya saya tanya soalan, payout company berapa? Macam mana anda nak tunjuk? Ni saya ajar anda depan dengan leader ni. Dia akan tanya ni soalan-soalan macam ni. Sebab jadi anda jangan terkejut buruk. Jangan rasa tak, nanti saya tunjuk anda. Sebab saya ada 7 kelas untuk anda. Slow and steady, saya akan ajar anda perlahan-lahan. Akhirnya anda boleh depan dengan leader dan anda sendiri akan insya-Allah jadi top leader nanti. Saya akan tunjuk anda perlahan-lahan nanti. Anda yes or no saja. Okey, itu soalan saya contoh tadi kan. Okay, jadi kenapa saya bagi tahu hari semua kelengkapan kena ada. Ini untuk topik nombor 1 kita kan. Pemahaman sistem tu. Okey, anda cuba fahamkan sistem tadi dalam handphone, dalam apa tu semua hari ni. Nanti untuk sesi kedua, saya bagi masa kepada anda 15 ke 20 minit untuk tanya balik kepada saya apa yang anda tak faham. Yang saya suruh ni. Cikgu, saya tak faham yang ni, cuba anda tanya saya balik. Tapi jangan dah cuba sikit, simpan, tanya saya. Anda usahakan dulu. Sampai tak dapat dekat jawapan, baru tanya saya. Tanya apply anda dulu. Okey, cikgu contoh. Cikgu, payout tu apa? Cuba anda tanya apply anda. Payout company berapa? Diam nanti nak jawab. Anda berdepan dengan saya tahu. Kalau anda nak sponsor saya akan tanya tu. Sebab benda tu penting. Kalau company bayar overpay, payout dia tinggi, saya buat 2 bulan, tutup dah company tu. Woi, company ni tengok. Ni, anda dengar tak company baru ni, bayar bonus. Kan kita yang tak faham, seronok bayar kalau bonus tinggi. Tengok, masuk ahli bayar RM200. Duit bonus, dia bayar kat kita 100. Tengok, kita dah, baru ni ada satu company. Masuk ahli beli produk dia RM200. Dapat satu set produk dia. Dia bayar duit sponsor 100. Jadi 200 di 100 dah bagi kat kita. Tinggal 100. 100 tu nak beli produk dia, nak bayar cukai, nak bayar apa, tinggal berapa ringgit. Lepas tu bayar duit bonus lagi, bonus tu lama-lama terlebih bayar. Kita boleh tengok company ni bayar banyak ni. Company ni bayar tinggi best. Dia tak tahu company tu nak tutup. Dia overpay. Jadi kita tak faham itu, bila kita berdepan dengan leader, kalau saya tahu, dia memang tak tahu kira, dia ni hentamnya. Jadi saya akan tunjuk kepada anda, sebab insyaAllah, saya akan
akan ajar anda faham semua benda yang berkait dengan apa dalam Voltan ni, insyaAllah. Itu contoh payout dan sebagainya. Supaya anda dalam kursus saya 7 kali ni semua jadi leader lepas ni. Saya tak mendengar dah anda ada reason yang tak faham. Anda boleh soal tanya. Kalau saya tak lepas jawab, saya akan hubungi dengan company pula. Bukan kata-kata semua soalan saya berjawab. Seandainya saya tak boleh jawab soalan anda, saya juga akan usaha dapatkan jawapan tu juga untuk anda daripada syarikat. Tapi tanya soalan-soalan yang berkaitan dengan bisnes. Jangan lu tanya benda pelik-pelik pula. Okey. Faham tak sampai hari tu? Okay, itu maksud saya tadi kan. Contoh yang anda depan ni, topik satu ni ringan je. Saya nak bagi kita bersembang je dulu. Saya akan dapatkan saya punya whiteboard tu untuk kali kedua. Okey. Kemudian, dia akan tanya kita lagi. Apa lagi kalau depan dengan leader-leader tu? Dari segi perundangan, lesen, apa semua tu. Okey, semua kita kena tahu. Okay. Kemudian, kita akan pergi bahagian closing. Topik saya berikutnya nanti adalah berkait dengan closing. Hari ni anda semua sebab saya tak mengulang panjang, kebanyakan leader dah faham. Okey, bahagian closing. Next topik kita yang berikutnya nanti saya bagi tarikh bila, malam atau siang, saya ambil masa 1 jam setengah. Closing, lepas ni anda dah faham semua tadi. Okey, closing ni maksudnya kita nak close kita punya rangkaian tu satu, menjadi pengguna produk kita. Dia ada teknik closing dia. Yang kedua, kita nak close dia jadi agent. Supaya dia juga adalah sebahagian daripada Voltan. So, dia ada teknik closing. Yang ketiga, daripada dia agent, dia menjadi leader di Voltan. Berbeza tu, agent lain, leader lain. Leader apa maksud leader? Maksud leader, leader dia tidak pernah bergantung kepada upline dan sebagainya. Dia hanya perlu upline dia untuk pengetahuan saja. Bila kita jadi upline, dia akan tanya soalan-soalan dan dapat jawapan semua, dia tak ambil pedulikan kita lah. Kita nak dulu di tahap mana? Okey, lepas tu last kali cikgu, kita closing untuk kita punya income. Macam mana? Teknik closing. Bila kita closing berdapat untuk tentang bisnes, so kita kena close orang tu, tunjuk macam mana apa yang kita boleh dapat di Voltan ini yang menarik supaya dia yang menjadi salah seorang agent. Tengok tadi, yang pertama dia sanggup beli produk. Kita pandai convince produk. Lepas convince produk, kita pandai convince dia menjadi salah seorang agent. Kalau kita power, kita boleh closing 3 account. Cikgu, 3 account ni cikgu, cadangan cikgu untuk kita sponsor orang. Cantiknya di posisi mana? Nasihat saya, kalau paling tinggi lah anda yang ada modal, janganlah close orang 3 premium. Kalau saya tak suka sangat lah. Sebab konsep saya senang saja. Dalam sistem kita, kita boleh upgrade. Kita boleh upgrade, tidak ada masalah. Cuma paling teruk untuk kita kena super basic. Itulah paling rendah. Super tu akaun atas. Basic supaya nanti kita upgrade kemudian perlahan-lahan kiri dan kanan. Jadi super dah layak RP point. Kalau di bawah super takkan dapat RP point. Jadi super tu yang atas tu, super basic. Ya, itu kalau cadangan saya lah. So, saya close orang selalunya super basic itu. Super basic. So, macam mana cikgu nak close orang tu? InsyaAllah, nanti saya akan tunjuk kepada anda. Close jadi agent dan nak close dia supaya dia boleh masuk. Okey, dia tak berjaya, dia tak ada duit. Dia at least dia masuk 3 account juga. Basic. Last kali cikgu, kalau 3 mungkin lah, 2 basic. Tak boleh juga, 1 basic. Tak boleh juga, jahanam. Bagi kopi sekotak sudah. Bye-bye sama dia. Sebab tidak ada orang tak mau buat bisnes. Semua orang hari-hari duk cari bisnes apa. Anda tengok di luar sana, semua orang duk cari nak bisnes apa nak buat. Cuma kita tak pandai close. Sebab tu dia tak mau buat Voltan, dia buat Voltan main-main. Walaupun tunjuklah bukti, ambil file ni tengok, cikgu Amir dapat, multi dapat, semua dapat. Dia tengok senyum, ya ke? Nasib dia orang tu hebat. Cuma anda tak boleh close. Dia tengok apa? Dia orang hebat. Dia duk kata macam tu lah juga. Jadi kena belajar. So saya akan ambil masa lebih kurang 1 jam lebih untuk ajar 4-5 perkara yang kita buat closing tu. Jadi sebelum saya buat closing, anda tolong saya sebelum next meeting, anda make sure anda dah siapkan sistem tadi, pandai dah baca semua, bonus bulanan, apa anda punya RP point, anda punya tengok jumlah total income. Ini bukan untuk anda faham, untuk anda buat closing.
nak closing leader tu, contoh anda berdepan, nak tunjuk hebatnya Voltaire ni kat mana. Jadi anda kena ada pengetahuan tu. Kalau saya tanya satu soalan anda tak dapat jawab, saya takkan sign bawah anda. Sebab saya full time, saya memang serius. Kata contoh berdepan dengan saya, contoh saya jenis serius. Saya akan cari jalan tanya supaya anda tak dapat jawab. Saya tengok bagus lah, nak tengok upline aku, dia nak jadi upline aku. Aku nak dera dia sikit, dia kata terlalu orang. Jadi kita ni, walaupun sehebat mana pun, leader besar mana pun, kita grown apa, semua sistem aku faham. Kau tanya aku sebarang soalan tengok. Voltaire cerita A to Z, insyaAllah aku boleh jawab. Itu kita punya top leader. Okey, jadi anda, saya bagi untuk round pertama, training hari ni, saya nak benda-benda tadi. Saya ulang balik. Yang pertama, anda semua mesti ada benda ni, buku. Berapa? Usahakan dapat paling kurang 12 kotak ni. 12 buku. 12 buku tak termasuk yang anda punya sendiri satu. 12 tersimpan. Nak closing apa 12. Produk minimal anda kena ada berapa? Tadi saya beritahu. Paling teruk basic tu paling rendah 3 set. Basic. Paling tinggi super basic. Itu paling tinggi cadangan saya. Tapi kalau dia memang serius nak buat cikgu super, okey, tak apa. Super bagi siapa yang boleh ambil super yang serius nak buat saja. Yang dia ni tak kisah, saya tahu dia memang tak kisah, dia memang boleh buat, itu tak apa super. Kalau setakat anda nak try, cikgu, saya rasa, super basic. Sudah. Jangan dulu premium. Tak payah. Saya kata, kemudian lah kita, premium tu 5,000, 3 premium 15,000. Buat apa beli mahal-mahal, kita nak ambil duit buat apa, kita boleh top up pun nanti kemudian. Walaupun leader kadang marah bila saya cakap secara jujur. Saya nak tolong anda, bukan nak makan anda semua. Masuk cukup-cukup, anda buat saja. InsyaAllah premium tu kemudian pun kita boleh buat. Tidak ada masalah. Kena buat macam tu. Okey. Jadi anda tolong saya. Kalau anda tak faham itu, nanti kan susah. Bila saya cakap, siapa tak faham saya tanya siap. Dia tak datang pula selama saya tu. Tak lagi apa, cikgu Amir marah aku. Baik aku tutup handphone saya siap lah. Lain 3-2 orang kat situ. Saya ada situ, Zaini, ada cikgu Daim. Lain tu semua tak marilah. Lari habis semua. Jadi jangan macam tu. Saya ni dengan ikhlas nak bantu anda, terutama kawan-kawan dari Sabah dan Sarawak. Memang saya nak percaya kepada anda, buat betul-betul, jangan peduli orang di Sabah dan Sarawak. Kita yang lokal tanah, kita langgar saja. Kita tahu yang buktikan Sarawak dan Sabah tetap jadi lebih hebat daripada utara lagi. Kalau orang lain Murti boleh buat, saya boleh buat di sana kata. Dia orang leader sini, saya leader sana. Jadi apa yang saya ajar ini, bila saya minta, saya tak mau banyak-banyak. Apa yang saya minta, semua kelengkapan tu ada, produk tu ada. Lepas tu sistem tadi buka handphone, cuba belajar, register semua, nak tengok saya, semua dalam tu anda belajar. Anda cuba dulu, kalau tak boleh juga tulis kat tepi tu nanti. Untuk perjumpaan kita yang kedua nanti, anda tu nanti, orang lain cuba selesaikan jawapan. Kalau dah tak boleh semua, barulah saya akan jawab. Itu, part tu. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya saya tak? Jadi semua tu kena ada. Sebelum kita pergi ke second round. Second round, closing teknik. Anwar tolong catik kat topik saya ni, sebab saya lupa. Closing teknik. Topik kedua. Tapi tarikh saya akan bagi kemudian. Saya nak anda semua yang hadir pada hari ini, semua tolong hadir untuk training kedua. Saya bukan perlu ramai. Saya nak dalam 15 orang ke 20 orang saja yang sungguh-sungguh nak buat. Benda ni bukan saya nak, kalau 20 orang, anda di sini ada berapa orang sini? 21. Ada 20 orang dalam ni yang dengar betul-betul, follow betul-betul. 20 tu selalu tu kejayaan dah bagi saya. 20 orang ni akan saya bina dia sungguh-sungguh untuk dia create income sesungguh-sungguhnya. Jadi saya senang. Saya nak share, nak ajar anda senang. Okey, sekarang ni saya rasa sampai di sini saya nak stop. Sesi pertama tadi anda belajar apa yang saya nak tadi, tolong selesaikan dulu. Saya akan masuk topik kedua, closing teknik. Bagaimana closing untuk buat sale produk. Kenapa? Sale produk ni hebatnya kat mana? Kenapa kita dekat Voltaire ni tetap boleh cipta income yang hebat dengan buat sale sahaja. Okey, tapi kalau aku pandai closing sale produk, aku juga boleh buat closing untuk bina network. Aku juga boleh buat closing, create orang biasa jadi leader. Dan aku juga boleh closing dalam satu majlis. Macam mana nak buat? Nak hilang rasa malu tu macam mana? Teknik dia macam mana? Closing tu one to one macam mana? Okey, jadi saya cuba untuk kita punya second sesi nanti kemudian. Itu topik training yang kedua.
Jadi saya akan cek dulu sama ada yang kita buat ni, anda dah follow ke, dah cuba ke, dah belum, dah faham ke belum. Kalau tak faham topik hari ni, saya akan hold dulu yang kedua, saya akan ulang balik yang ni pertama sampai anda semua faham. Saya tak kisahkan. Jadi, ada apa-apa saya nak tanya sekarang? Anda tolong on anda punya ni. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak apa, anda dalam ni ada 21 orang. Saya Assalamualaikum tuan. Tuan Amir, saya Saiful Bahri dari Kuching. ya tuan, kucing gerak. Okay, nak tanya pasal buku tu. Ha? Okey, buku tu saya dah tanya dengan HQ. Dia selalu kata tak ada stok. Jadi macam mana nak dapatkan lebih mudah? Macam ni, Sabah mahal tu. Anda lebih baik minta dekat HQ, dia ada buku ni, copyright dia tahu. Anda buat di sana. Anda boleh jual buku tu di sana sama. Jadi kena buat sendiri lah dekat sini lah. Macam hari tu saya dengan Pak Haji Dola buat apa flyers. Pak Haji Dola buat flyers tu kat Kuching hari tu. Yang ni semua bukan company buat. Okey. Yang ni semua leader buat ni. Cuma company bagi semua data tu. Oh. Jadi anda tak payah post. Okey. Kita buat, satu kita boleh buat berniaga. Jangan jual mahal sangat. Bantu kita boleh jual kat semua orang. Anda di sana yang diam. Sebenarnya company tak marah anda, tapi jangan buat melanggar peraturan company. Anda buat betul-betul boleh buat income. Tapi jangan lakar buku kalau saya buat tadi. Lebih murah. Buat kualiti lah, jangan buat ni, buat macam tengok dia orang buat kualiti tau. Ni semua kualiti. Boleh guna, maksudnya orang tengok kertas dia pun ada tengok. Memang gila punya, licin, cantik. Jadi orang nak beli kat mana tu cikgu? Nak beli kat mana buku tu? Buku biru HQ yang jual. HQ kalau KL HQ. Nak beli dekat mana? Dekat HQ? KL HQ. Yang dia pergi sendiri tu kita punya. Dekat HQ ada. Okey, baik. Dia punya biasa jangan dia orang. Ataupun anda bukan lagi ada yang ada. Ini dekat HQ ada, dekat Jasmine ada. Untuk ini ada nak buat buku baru. Okey. Itu macam buku saya juga sama. Setiap benda yang kita buat lagi ada salah. Kalau macam tu tunggu produk baru keluar lah, baru print juga. Tengok yang terbaru. Tapi yang nak terbaru punya ni keluar yang bulan dulu tu okey dah. Yang baru ni dia terbang sikit. Dia kena tunggu PDF dia lah tuan. Tunggu PDF dia. Okey, terima kasih tuan. Terima kasih tuan. Di luar aja sebenarnya segede. Ada salah tak? Sabar macam mana? Sabar. Ya, yang lain ada salah tak? Sistem yang agak tolong jumpa anda punya upline, terus cakap dengan apa yang mengajar anda kalau anda tak faham. Tapi anda cuba dulu. Kalau dah tak faham betul-betul baru tanya. Jangan sikit tak faham tanya. Sikit tak faham malas nak seorang tolong jawab. Jangan. Kita dah study betul-betul, tak faham baru tanya. Kalau apa anda juga tak faham, nanti baru tanya saya. Ada lagi soalan tak lain? Sebelum saya minta next punya program kita. Okey. Okey, semua dah okey. Tak ada masalah. Okey, anda faham kan apa yang saya bagi tahu tadi? Faham. Okey, saya harap ni saya tengok sini ada 20 orang. Anda tolong follow sampai 7 kali saya punya program. 7 kali tu sampai tahap anda jadi top leader. Anda berasak kepala sikit kali yang ketujuh tu. Jadi hari ni kalau saya minta anda faham sistem, tolonglah saya. Fahamkan sistem tu. Biar dapat mata tengok pun, semak kepala pun tengok sampai faham. Biar muntah lah. Baik. Okey. Okey, next. So saya rasa yang lain tu saya nak pergi ke sesi apa tadi? Closing technique. Untuk round yang kedua. So bila saya akan bagi sehari sebelum cantik program tu.
Biasanya kalau hari kerja saya buat malam. Jadi hari cuti Sabtu Ahad saya buat siang. Jadi 7 kali hari, satu hari dah lepas. Hari ini senang ya. Cuma jaga soalan-soalan yang saya akan tanya anda nanti. Hari ini soalan. Saya akan tanya anda, kita dapat RP kiri dan bonus sebelah kanan, RP duduk sebelah kiri. Bila masa? Keadaannya bagaimana? Cikgu, macam mana? Ada waktu RP kiri, kita punya bonus sehari pun kiri. Ada keadaan dua-dua duduk kanan. Ada keadaan satu duduk kiri, satu duduk kanan. Macam mana? Okey, anda cuba juga benda-benda ni semua sangat penting. Untuk apa? Untuk closing teknik. Kita nak close leader kan? So, close leader, next tu. Program kita yang next tu, close. Tapi anda kena faham benda ni. Gunakan dia apa? Untuk sesi hari ini, untuk closing kepada kita punya, untuk create dia jadi leader. Okey? So, saya harap anda faham dengan soalan saya hari ini. Dan saya cuba usahakan dapat whiteboard untuk hari yang round kedua tu. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya rasa saya sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya sangat menghargai anda semua. Cikgu Amir, satu nak bagi pandangan Cikgu Amir. Sebelum Mbak Hari. Jadi ini peringkat permulaan kita tengok tadi hari Sabtu pukul 3. Jadi kalau boleh dia punya jadual tu dah cantik dah macam ni tu. Kalau nanti takut tukar kadang belaga dengan leader lain. Macam esok pagi Cikgu Madi pula. Jadi kalau Cikgu Amir dapat kata boleh set satu tu berterusan sampai 6 kali lagi, jadi senang nak follow. Dah ada satu idea dah. Time pukul 3 petang hari Sabtu Cikgu Amir masuk. Itu pandangan saya lah, insyaAllah. Saya pula tidak dah. Saya kalau boleh cadangkan dalam pukul 2 lalu lah, okey saya rasa. Sebab dia 3 saya rasa akhir sangat tu. Yalah, nanti saya cuba saya ambil tengah-tengah. Saya sebab pukul 2 tengok waktu memang 2.30. 15. 2.30. 2.30. 2.30. 2.30 kita boleh lama sikit. Lah. Kita boleh lama sikit. Okey, nanti saya cuba usaha. Apa ada tak pendapat lain-lain? Kecuali hari waktu yang HQ buat, saya terpaksa tak boleh. Kecuali tapi kalau yang contoh dalam bahasa India punya ke apa yang tak ada kepentingan sangat, saya tetap on. Walaupun company buat, saya juga akan buat. Sebab ini dalam grup, tidak ada masalah. Okey, yang lain-lain tu, anda cuba attend dekat saya punya Facebook. Biasanya saya buat motivasi dekat situ. Dekat situ motivasi saya tu agak pelik. Cuma biasanya dekat situ ada 2 poin, 3 poin yang saya tinggal dekat situ supaya anda fikir. Sebab saya tak boleh direct, sebab dia dekat Facebook tu dia melibatkan semua orang syarikat-syarikat lain juga. Jadi saya banyaknya di situ saya buat motivasi secara open. Tapi di situ sebenarnya kalau anda tahu, kalau anda tahu benda tu, saya kena belajar benda tu. Saya selalu sebut, kemudian saya padam. Saya sebut, saya padam berkali-kali. Itu sebenarnya key point. Kunci kita satu tahap, dia akan satu perkara yang dia sendiri tak pernah fikir yang dia boleh buat. Okay. Jadi saya rasa insyaAllah saya try the best untuk bantu anda semua buat program sambil anda belajar sendiri. Dan saya yang paling penting, yang susah orang nak belajar adalah closing teknik sampailah pembinaan. Akhir sekali yang ketujuh tu pembinaan jaringan kita besar. Macam mana nak bina jaringan yang besar tu. Jadi saya terus mengajar dan kita boleh praktik secara langsung. Okey, so saya rasa sampai di sini dulu. Saya betul-betul mengharapkan semua orang dalam ni 20 orang yang dengar ceramah saya hari ni buat sungguh-sungguh. Saya tahu banyak orang faham. Saya dah hantar banyak juga hari ni, tapi saya tak kisah siapa yang nak dengar ceramah saya. Kalau saya nak buat, saya pun bukan suka sangat. Tapi sebab anda lah grup saya, sekurang-kurangnya sebagai apa yang saya melakukan tugas saya. Tugas saya tak maulah Cikgu Amir duduk kelas itu. Saya memang nak tolong anda semua. Saya nak tengok anda semua tu memang mencapai top 30 paling kurang pun pada tahun ini. Okey? So saya rasa sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.